Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang dirahmati pengurusi majlis, urustia, seterusnya para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah dapat kita bertemu pada siri yang ke-15 ini. Dan insyaAllah siri yang ke-15 ini akan merumuskan aspek tauhid dalam pemikiran Islam di sisi perbincangan tentang akidah Islam ini. Kerana kita telah pun melalui pengenalan-pengenalan tentang rukun iman, rukun Islam, tentang keperluan untuk mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala, konsep ketuhanan, menafikan ada kewujudan pihak yang menafikan Tuhan. Dan pada hari ini kita akan merumuskan semua itu dalam bentuk tindakan. Kerana tauhid ini bukan sekadar untuk mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana tauhid ini akan mendorong kita untuk melaksanakan tuntutan daripada akidah Islam ini ialah dakwah. Tuan yang dirahmati Allah. Sekejap, nampak slide ni tak bergerak. Okey. Kita dah bicarakan dalam kuliah yang telah lalu tentang akidah Islam dan hubungan antara tauhid dan dakwah. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan hubungan antara tauhid dan dakwah dan Islam sebagai agama yang paling benar, dan dakwah bukanlah sesuatu yang ekstrim. Ini kita dah bicarakan dahulu, di mana dalam kuliah yang lalu kita telah bincangkan tentang bagaimana tauhid ini berasal daripada perkataan wahid yang bermakna satu. Yang bermakna satu dengan maksud lain tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khususnya kita meyakini dan mempercayai, beriman hanyalah Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang mencipta alam, yang secara tidak langsung kita meyakini Allah Ta'ala lah sahaja Tuhan yang layak untuk disembah dan dipatuhi oleh manusia. Bukan sekadar layak untuk disembah, tetapi mesti diyakini oleh manusia. Jadi ini saya dah bicarakan dahulu, saya ulang balik bahawa kalau kita meyakini mak ayah kita, bukan sekadar kita tahu itu mak ayah kita, bukan sekadar kita tahu bahawa kita dilahirkan oleh mereka, tetapi yang lebih bernilai daripada pengakuan itu apabila kita dapat ikut, dapat sayang, dapat melaksanakan tuntutan, perintah, permintaan mereka kerana kita menyayangi mereka sebagai insan yang dekat dengan kita. Maka tiada ertinya bagi satu pengakuan yang hanyalah satu pengakuan sebagai ayah, sebagai emak, tapi tidak diikuti dengan tindakan-tindakan yang sesuai. Maka di sinilah intipati sebenar daripada tauhid, yang daripada tauhid itulah bagaimana tauhid itu boleh menggerakkan kepada tindakan. So orang tanya macam mana tauhid boleh bergerak daripada pemikiran kepada tindakan? Kerana tauhid ini mempunyai keyakinan bahawa Islam sahaja agama yang benar, manakala agama yang lain, kepercayaan yang lain adalah kepercayaan yang salah. Oleh kerana mereka salah,
mereka tak betul dalam keyakinan dan kepercayaan mereka, maka ini menuntut suatu tindakan daripada kita untuk melakukan sesuatu action supaya kita tidak sekadar kita tahu kita saja yang betul, tetapi kita meyakini agama lain, agama yang salah, yang seharusnya, yang sepatutnya kita bertindak menyelamatkan mereka. Di sinilah bagaimana perubahan daripada tauhid daripada alam pemikiran kepada alam tindakan. Alam pemikiran kepada alam tindakan. Bertindak. Dengan kata lain, kalau dalam konteks contoh yang saya berikan tadi, mengaku sebagai ayah tidak memadai. Mestilah diikuti dengan suatu keyakinan, perasaan untuk ikut patuh pada mak ayah. Okay. Kemudian antara tuntutan daripada tauhid ini ialah untuk menuntut supaya kita meyakini Islam saja agama yang betul, yang lain adalah salah. Okay. Dengan kata lain tuan-tuan, kalaulah kita pergi atau jumpa dengan tokoh Hindu ataupun dengan apa nama ni, biara ataupun dengan temple ataupun apa-apalah rumah ibadat orang bukan Islam, keyakinan kita harus untuk diberikan penekanan bahawa mereka ni salah, mereka ni sesat, mereka ni menyimpang daripada ajaran Islam. Oleh kerana mereka menyimpang daripada ajaran Islam, maka seharusnya dalam hati kita, dalam diri kita ada satu perasaan bahawa mereka ini perlu untuk diajak kepada Islam. Sekurang-kurangnya ada perasaan sensitif kita apabila mereka tidak Islam. Apa yang sensitif? Sensitifnya kita merasa rugi mereka tidak Islam, tidak beragama Islam, kerana mereka pastinya akan membawa kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berlakunya syirik, kufur, dan mati confirm mereka akan mendapat neraka Allah kerana mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sinilah datangnya nilai dan keperluan untuk dakwah. Nilai dan keperluan untuk dakwah. Kerana dakwah ini ialah menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kebatilan. Bila kita sebut dakwah, dakwah mengajak manusia kepada beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bertujuan menyelamatkan manusia daripada kesesatan, dan kalau mereka tak sesat, mereka nanti akan terselamat daripada azab Allah Ta'ala dan akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cara orang tauhid berfikir. Cara orang tauhid berfikir tu begitu. Jadi dengan kata lain, dia merupakan satu tanggungjawab bersama, dan apabila kita mengetahui sesuatu yang benar, bila orang buat salah, kita tak boleh berdiam diri. Ini sifat orang Islam. Sebab itu ada dalam konsep Islam ini namakan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kenapa ada dalam Islam ini amar ma'ruf dan nahi mungkar? Kerana kita tidak boleh diam apabila sesuatu kebenaran itu diselewengkan, dipesongkan, orang tak ikut perkara yang benar. Maka sifat kita sebagai orang Islam perlu melakukan sesuatu, kerana kebenaran ini merupakan satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak seperti mana orang Yahudi. Di mana orang Yahudi ini ialah orang yang menyembunyikan kebenaran. Kerana orang Yahudi ini orang yang membiarkan kesesatan dan mahu melihat orang lain menjadi musnah. Ini sifat orang Yahudi. Kerana perasaan dengki mereka yang tidak mahu menerima kebenaran dan menyembunyikan kebenaran kerana dengki. Sebab apa dengki? Kerana Rasul yang mereka jaja sebelum ini, yang akan bangkit di akhir zaman ini, rupa-rupanya bukan dalam kalangan mereka, tetapi dalam kalangan orang Arab yang Islam. Jadi satu ujian kepada mereka lah yang akhirnya menyebabkan mereka
tertewas dengan ujian berkenaan, lalu mereka menolak segala bentuk kebenaran yang disampaikan oleh Rasul disebabkan oleh perasaan, mula dengan perasaan dengki itu. Kita orang Islam, kita tidak begitu. Kita orang Islam, kita ajak semua orang untuk masuk Islam kerana kita berpegang dengan prinsip kebenaran yang ada dalam agama, dan kebenaran ni merupakan suatu amanah yang diberikan kepada kita. Jadi kerana itulah tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang amanah ini, maka tuan-tuan, sekiranya ada jumpa orang yang disebut sebagai amanah ini kan, ada orang yang nak terjun daripada mana ni, daripada Jabatan Pulau Pinang lah kot ni, kalau nak terjun diri, nak bunuh diri, maka secara warasnya kita berusaha untuk menyelamatkan dia. Kenapa kita nak selamatkan? Kerana dia mensia-siakan masa, mensia-siakan umur, kerana dia sanggup untuk membunuh diri, dan ini satu perbuatan yang sia-sia. Kalau kita orang yang waras, kita akan selamatkan kerana memang sia-sia membunuh diri. Kalau tidak, tuan-tuan, kalau kita orang yang tak waras, lantaklah, bukannya kita kan, tetapi kita orang yang waras berusaha menyelamatkan manusia. Sama juga apabila kita berjumpa dengan orang yang tak Islam, mati, dia akan masuk neraka. Bila dia masuk neraka, tanggungjawab kita yang berusaha untuk menyelamatkan dia daripada di kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita harus cara kita berpegang dengan kebenaran, dan juga cara untuk kita memahami konsep tauhid yang kita ada yang kita yakini sekarang ini. Ini bukan bermakna Islam agama yang poyo. Islam agama yang poyo. Poyo ni orang kata proud of yourself. Dia rasa dia je bagus kan. Kita berasaskan kepada bukti, bukan berasaskan kepada emosi. Kalau perasaan dia perasaan bagus, ni perasaan emosi. Kita bukan emosi, kita orang yang bertindak berasaskan kepada bukti. Apa bukti nak kata Islam sahaja agama yang betul? Kerana kitab Al-Quran tidak berubah. Al-Quran tidak berubah, tak seperti mana agama yang lain. Agama yang lain dia berubah-ubah. Dia menerima perubahan, menerima terjemahan yang membawa kepada perubahan. Kita tidak. Dan yang kedua, kandungan Al-Quran bertepatan dengan banyak penemuan sains. Penemuan sains tidak menyanggahi Al-Quran. Dengan kata lain, penemuan sains tak menyanggahi Al-Quran. Dia selari dengan Al-Quran. Jadi, nak ceritanya, Quran ini datang daripada Tuhan, bukan daripada buatan manusia. Bila datang daripada Tuhan, bukan daripada buatan manusia, apa yang disebutkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar. Agama lain, mereka dengki dengan agama Islam kerana mereka tidak mempunyai kitab yang autentik yang boleh dipegang seperti mana kita. Mereka tak, kan? Dan ini yang menjadikan kelebihan yang ada pada Islam berbanding dengan agama yang lain. Nak cerita bukan kita emosi, tetapi ada fact and figure bagaimana Islam bagaimana penemuan sains tak bercanggah dengan Al-Quran. Yang ketiga, semua asas-asas yang terdapat dalam agama Islam ini ada dalam Al-Quran. Semua asas ni maksudnya ialah dalam agama kita ni, prinsip-prinsip penting ada disebutkan dalam Quran. Semua prinsip-prinsip penting dalam akidah, dalam ni, semua ada dalam Quran. Dia tak ada pula bab Rasul tak ada dalam Quran, tak ada. Semua clear dalam akidah, semua dalam Al-Quran. Asas-asas Islam ni semua ada. Kalau agama Kristian, orang pertikaikan, ada bercanggah tu, bercanggah ni, tak ada tu, tak ada ni, tak ada benda yang boleh dipegang. Kita jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jelas disebutkan tentang perkara berkenaan. Tak seperti mana agama yang lain.
apatah lagi agama Buddha, Hindu yang tak berkitab ni lagi lah. Dan tidak ada apa boleh kita kata suatu bukti yang boleh dipegang, autentik, yang boleh dipercayai, dan kerana disebabkan oleh Al-Quran ini kita bangga kerana dia merupakan kitab mukjizat yang dianugerahkan kepada kita. Begitu juga nak cerita Islam bukan poyo, kerana apa yang ada dalam Islam ni bertepatan dengan logik akal manusia yang waras. Islam suruh berkahwin, jangan berzina. Islam suruh jangan minum arak. Islam kata haram berjudi. Islam mengharamkan riba. Kan? Riba ni contohlah. Saya dah contohkan dulu pada kuliah lalu tentang judi. Contoh riba, nak cerita bertepatan dengan logik akal. Dan kalau ikutkan logik akal, riba ni bila kita berhutang, kita bagi orang lebih. Tapi Islam kata tak boleh bagi lebih. Kalau nak tolong, tolong. Nak tolong, ni bukan alung nak tolong. Bagi Islam, bayar pinjam RM100, kan, kena bayar RM100. Kalau ikutkan logiknya, kena bayar lebih lah sebab charge apa semua tak. Sebab Islam anggap kalau pinjam meminjam lebih kepada konsep untuk kita membantu orang lain. Kalau nak, kena buat dalam bentuk, bersyarikat ataupun bentuk berkongsi ataupun benda lain. So kenapa Islam haramkan riba? Kerana riba ni akan membawa kepada penindasan kepada manusia. Jadi kerana itu yang pertama. Yang kedua, kerana riba ini Islam nak supaya orang bekerja. Dan tak ada orang yang hanya duduk makan gaji sebab dia banyak duit, bagi orang pinjam, duduk je bagi orang pinjam, dan siapa yang bayar lebih, siapa yang ni kena bayar lebih. Sebab Islam tak nak konsep itu dalam sistem ekonomi manusia. Islam tak nak konsep itu. Islam nak konsep partnership. Islam nak konsep syarikat, bersama-sama berbuat kerja dan sama-sama bertanggungjawab, sama-sama berusaha. Islam tak nak sistem pemodal ini. Ini yang kita, kenapa Islam menolak sistem itu, kita kata selari dengan logik akal manusia. Kerana sistem itu akan membawa kepada penindasan kepada manusia yang lemah, golongan yang lemah, dan tetapi kalau dia bentuk partnership, dia akan lebih bertanggungjawab di atas barang, di atas usaha yang mereka lakukan. Okay. Dan ini juga bertepatan dengan konsep kebenaran itu satu. Dalam dunia ini ada kebenaran itu banyak. Saya dah sebutkan dalam satu slot ni tentang konsep kebenaran. Kebenaran ini boleh satu dan boleh banyak. Ada bab kebenaran hanya satu sahaja. Ada bab kebenaran boleh banyak. Dalam bab ketuhanan, kebenaran itu satu. Kebenaran itu tak boleh banyak dalam bab yang berkaitan dengan ketuhanan. Semua dalam bab yang lain-lain tu mungkin boleh banyak lah. Dalam bab contohnya yang berkaitan dengan nak pasang, sama ada nak pasang lampu ke tak pasang lampu, nak buat itu ke nak buat ini, mungkin dalam kehidupan tu tak masalah. Tapi yang berkaitan dengan agama, kebenaran itu mesti satu. Hadir ke tak hadir, mesti satu. Hadir ataupun tak hadir. Mana boleh hadir dan tak hadir? Tak boleh. Kan? Ataupun sekarang ni dia hadir ke tak hadir? Kan? Jadi sama ada dua lah, hadir ataupun itu maknanya kan, fakta itu mesti satu. Tetapi ada fakta yang boleh banyak. Sedap tu boleh banyak. Ini kita dah bincangkan dulu. Dan ini bertepatan dengan konsep kebenaran itu satu. Kerana Tuhan itu mesti satu. Tuhan itu tak boleh banyak. Dan ini semua antara, kalau orang tanya kenapa Islam sahaja agama yang betul, ini antara sebab dan alasan yang kita boleh berikan, dan dia kan bermakna Islam ni poyo. Poyo ni orang kata bajet bagus lah. Ataupun dalam orang katalah terjemahannya poyo, proud of yourself. Jadi poyo sangatlah kau ni. Biasa tu budak-budak sekarang dia gitulah dia punya dia kan. Tapi tuan, sebab itu kita mendakwah mereka kepada Islam. Agama Islam ni bila kita dakwah, kita bukan agama yang berasaskan kepada bangsa. Agama berasaskan kepada bangsa ni memang buta kebenaran lah. Agama Yahudi buta kebenaran. Kenapa agama Yahudi buta kebenaran? Kerana tak boleh untuk nak
mengupah bangsa. Saya orang Melayu, Nabi orang Arab. Oleh kerana Islam diturunkan kepada bangsa Arab, maka saya harus menjadi Arab. Mana boleh saya jadi Arab? Mak saya Melayu, ayah saya Melayu. Maka saya akan berketurunan Melayu. Darah ni tak boleh nak ubah. Keturunan kita tak boleh nak ubah. Agama boleh ubah. Tapi oleh kerana agama mereka, agama yang berasaskan kepada bangsa, nak ubah kena ikut bangsa. So ini menyebabkan mereka punya agama Kristian, Yahudi ni tuan-tuan, mereka buat jahat pun tak apa. Sebab apa? Kenapa mereka buat jahat? Mereka buat jahat tak mana pun mereka masih lagi Yahudi. Sebab Yahudi tu bangsa. Kita ni buat jahat, terkeluar daripada agama Islam. Sampai ke kafir boleh keluar daripada agama Islam. Melayu tapi tak Islam. Mereka oleh kerana bangsa agama bangsa, maka tak boleh nak keluar daripada bangsa berkenaan. Ini yang kita katakan, kita agama yang rasional, agama yang sesuai dengan keadaan. Okey. Kemudian kita tuan ambil ayat dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala sebut, ini kena jelas, kena pegang ayat ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Orang yang tidak menerima Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jelas ayat. Jadi menolak Islam berarti menjadi kufur. Menolak Islam berarti menjadi kufur. Jadi oleh kerana itu kita menerima Islam sahaja sebagai satu agama yang benar. Al-Islam dinul haq. Islam agama yang benar. Sesiapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Jadi tuan yang dirahmati Allah, kan, mati dalam keadaan dalam kufur berarti kekal dalam neraka. Bila kekal dalam neraka merupakan satu keadaan yang rugi dalam sejarah kehidupan manusia. Di sinilah timbulnya tanggungjawab untuk dakwah. Tanggungjawab dakwah ni wajib ke atas individu ke ustaz ataupun siapa yang wajib untuk dakwah ni. Tuan yang dirahmati Allah, bila kita diberikan ilmu, kepandaian, ada harta, ada itu ini, kan, maka tanggungjawab kita lebih. Tanggungjawab kita lebih. Orang yang mungkin kerja contohnya sebagai cleaner lah contohnya, dia pun sibuk dengan kerja, dia tak sempat, maka tanggungjawab dia mungkin rendah tanggungjawab. Orang yang diberikan banyak kelebihan, pergaulannya luas, banyak, maka tanggungjawabnya lebih. Ini kita kena jelas perbezaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Dakwah ni ialah fardu kifayah. Fardu kifayah. Cuma bila sebut fardu kifayah dengan fardu ain ini, orang anggap fardu ain ni besar. Sebenarnya fardu kifayah tu besar. Fardu ain itu dah menjadi urusan individu, mau tak mau kena buat. Sembahyang fardu ain besar, fardu ain dengan fardu kifayah. Memang fardu ain tu tanggungjawabnya besar, tetapi tanggungjawab fardu ain ini bila dikenakan kepada semua individu, berarti Allah Ta'ala telah pun menimbang bahawa amalan fardu ain tu sebenarnya boleh dilakukan oleh semua manusia. Kau baru masuk Islam ke, kau dah lama masuk Islam ke, kenal ke tak kenal ke, semua kena semayang. Semayang ni tak nanti masuk universiti baru nak tahu semayang. Tak masih universiti, nak masuk sekolah yang beria nak tahu pasal semayang. Mengaji sekejap dengan beberapa orang, dengan beberapa tempoh masa sekejap, boleh tahu tak semayang. Dalam masa semayang pun dalam masa 5 minit dia semayang. Masalahnya. Kan? Kalau tak tahu baca Fatihah, ada cara lain. Kalau tak tahu ni, ada cara lain. Yang penting semayang. Adanya Allah Ta'ala telah rendahkan tuntutan fardu ain ni kepada semua individu. Bila fardu ain ni tuntutan kepada semua individu, berarti tuntutan itu tuntutan yang mudah, boleh dilakukan oleh semua orang. Tetapi bila sebut dakwah ni fardu kifayah, berarti ini kerja berat, kerja sama-sama, sama-sama kena kerja. Sebab itu ada kerja sama. Orang Perak kata bukan sama-sama tak kerja, katanya kan. Jadi tanggungjawab bersama. Mana dengan kata lain, orang yang mempunyai
keupayaan yang lebih dari sudut ilmunya, pergaulannya, maka dia perlu untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kemampuannya. Ini yang ada ditanya tu hari, macam mana nak menyampaikan dakwah. Saya nak cerita sikit tentang uslub dakwah ni. Dakwah ni perlu dilakukan dengan bijaksana. Bijaksana ni ialah suatu pemberian daripada Tuhan lah. Dan hikmah dalam dakwah ni ialah keupayaan kita untuk menimbang masa yang sesuai, keadaan yang sesuai untuk kita menyampaikan dakwah. Kena cari masa yang sesuai, orang yang sesuai, keadaan yang sesuai, bahan yang sesuai. Kerana kesesuaian dakwah ini, dia bergantung kepada sasaran dakwah. Dia bergantung dengan sasaran dakwah. Kalau sasaran dakwah kita ni tak reti baca Fatihah, semayang pun tak, maka sasaran dakwah kita tak sama dengan orang yang dah pandai, yang dah mengaji. Online macam ni tak sama. Orang yang mula nak kenal Islam, tak pergi masjid pun tak pernah tu taklah kan. Jarang-jarang sangat ke masjid. Maka pendekatan dakwah kita lain dengan mereka. Mereka ni perlu untuk kita jinakkan. Kita biasakan mereka, bergaul dengan mereka, selalu bercakap dengan mereka. Sehingga menimbulkan perasaan mereka segan dengan kita, malu dengan kita. Ini yang dipanggilkan dengan hikmah. Contohnya kan, saya nak bagikan contoh, saya tahu saya dah sebut ke tidak kan di sini. Kalaulah seseorang itulah dia ada adik, anak kita lah contohnya kan, main mak-mak kat sini, anak kita, dia ada adik dia ada kakak dia ada abang dia ada mak, dia ada ayah. Arahannya ialah suruh menyapu. Bila suruh sapu ni, adik dia suruh dekat kakak dia, "Kak sapu." Apa kakak dia kata? "Kau lah sapu, kau ni begini-begini." Berbanding dengan sekiranya pelajar tadi atau budak tadi disuruh oleh abangnya ataupun kakaknya. Kakak ni kata, "Ni senang pergi sapu ni." Abang dia beritahu, "Senang sapu ni." Level soalan itu, level permintaan itu tak sama dengan adik, bila adik dia suruh, "Kak sapu jap." Mungkin dia punya ni, besok adik dia suruh, dia akan suruh adik dia balik. Tapi kalau kakak dia suruh, mungkin dia buat, ataupun mungkin dia pun argue balik dengan kakak ataupun abang dia. Tapi mak dia suruh, "Nah, sapu jap." Kan salahnya. Itu dalam bentuk arah lah. Ataupun dalam bentuk permintaan, "Tolong sapu ni." Kan, contoh. Bila mak dia suruh, dia punya level question tadi, level permintaan tadi ialah mungkin dah tak sama level, walaupun daripada sudut kandungan permintaan tu sama, minta tolong sapu. Dan yang terakhir, ayah dia suruh, "Sapu jap ni." Ayah level dia punya suruhan ayah ni lain lah kan. Gitu. Jadi adik yang suruh, kakak abang yang suruh, mak yang suruh, ayah yang suruh. Soalannya sama, tetapi atau permintaannya sama, tetapi level orang yang menyuruh tadi tu tak sama. Dengan kata lain, ayah suruh tak sama dengan adik suruh, walaupun soalan yang sama. Kerana level ayah tu tinggi. Level ayah tu dipandang tinggi oleh anak. Mak dengan ayah, mungkin ayah lah lebih tinggi, saya umumnya gitulah. Ayah lebih tinggi. Dan ini menggambarkan bahawa sekiranya kita mempunyai orang yang menjadi orang yang disegani, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang kita baik dengan seseorang, orang segan dengan kita, maka sifat jasa kita itu, sifat baik kita itu, sifat orang yang berbudi kita itu kepada mereka, sehingga mereka segan, hormat,
Segan dalam bahasa Perak ni ada dua, segan malas pun ada. Segan tak nak buat pun ada. Itu segan. Maknanya rasa hormat. Timbul rasa hormat. Bila rasa hormat itu tinggi, menyebabkan mereka akan lebih mahu ikut cakap kerana yang cakap itu ialah orang yang dia hormati dalam kalangan-kalangan mereka yang lain. Jadi ini yang perlu untuk kita faham bila kita sebut tentang apa, tentang dakwah dan hikmah. Dakwah dan hikmah. Bila yang cakap tu lebih tinggi kedudukan sosialnya, lebih hebat ni, maka kata-katanya lebih didengari, lebih dihormati. Maka inilah seharusnya kita untuk melengkapkan diri kita dengan perkara yang baik, dengan akhlak yang mulia, ditonjolkan dengan apa yang kita lakukan itu, yang kita cakapkan itu, kita buat, maka akan timbullah rasa respect. Bila timbul rasa respect, orang akan mahu dengar, mahu ikut, kan. Dan merongok-rongok tak ada sebab yang suruh ni ayah, kan. Yang kita minta ni kita orang pun malu Allah. Ni kepimpinan. Lalu dakwah dan kepimpinan ini berpisah tiada. Berpisah tiada. Maka kan, dipertimbangkanlah keadaan yang macam mana yang sesuai nak cakap. Saya ada grup WhatsApp Ustaz, saya pun sebarlah cerita dakwah, zakir naik lah, apa benda lah dalam grup WhatsApp. Orang marah saya, katanya kan. Jadi mungkin keadaan grup WhatsApp itu, kawan-kawannya itu yang dia jarang berjumpa, yang ni dia punya berlakunya kerenggangan hubungan, tahap hormat, respect tu tak ada. Sebab maklumlah bila dalam dunia maya ni dia punya aspek kemanusiaan itu lemah, kan. Maka diperlukan untuk kita menaukkan hubungan, diperlukan untuk kita mencari bagaimanakah masa yang sesuai untuk kita sampaikan kepada mereka, cakap dengan mereka, kan. Sebab dalam grup WhatsApp, grup ni kadang-kadang dia sangat, apa kita kata, memang dia punya hubungan itu kerap, tetapi rapat close itu jadi sesuatu yang dipersoalkan. Benarkah dia boleh jadi close, boleh jadi rapat komunikasi menerusi WhatsApp ini? Itu contohlah. Aspek-aspek yang lain, maknanya kawan-kawan kita boleh lakukan usaha-usaha dakwah dengan cara antara contoh yang saya pernah sebut. Ada satu soalan yang itu yang saya tanya, saya ulang balikkan dia punya responnya. Kita boleh bertanya tentang agama dia. Kita tanya dia, tanya itu, tanya ni, agama dia. Seolah-olah kita ingin mahu berinteraksi dalam aspek agama dengan dia. Aspek agama dengan kita mahu berinteraksi dalam aspek agama dengan orang bukan Islam tu lah, Kristian ke dia, Buddha ke dia, apa, kita mahu untuk nak ambil tahu tentang agama. Akhirnya kita bercakap dengan ni banyak yang berkaitan dengan agama. Bila banyak yang berkaitan agama, mungkin di situ ada peluang untuk kita menyampaikan dan bercakap tentang agama dengan mereka. Itu contohlah kan. Apapun pengalaman, mungkin ada banyak pengalaman tuan-tuan yang ada dan banyak pergaulan tuan-tuan dengan macam-macam orang, dan ini boleh kita kongsikan nantilah. Kongsikan nanti dalam, saya fikir kalau ada peluang dalam sesi yang akan datang, kita akan berkongsi tentang perkara ini. Okey, apa hubungan tauhid dengan dakwah? Hubungannya ialah lagi kuat tauhid, lagi kuat keyakinannya kepada Allah. Bila lagi kuat keyakinannya kepada Allah, lagi kuat usaha dakwah. Tauhid ini kuat keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Bila kuat keyakinannya kepada Allah, lagi kuat keyakinannya kepada dakwah. Sebab apa dia? Sebab dia yakin yang ni kalau mati masuk neraka, jadi tugas aku nak selamatkan dia. Cuma bila nak selamatkan dia bukanlah dengan cara yang salah ataupun dengan cara yang paksa, tetapi dengan cara yang berhikmah lah yang saya telah sebutkan tadi. Ini merupakan seruan daripada Rasul. Saya nak bila kita bincang tentang tauhid, dia ada link dengan dakwah. Kita tak mahu cerita tentang tauhid ini hanya cerita tentang zat Allah, sifat Allah Ta'ala sahaja. Kerana Rasul diutuskan untuk dakwah, bahawa orang beriman kepada Allah Ta'ala
dan kalau bahasa buku, manifestasinya ataupun diikuti dengan usaha dakwahnya. Wa ila adin akhahum huda, diutuskan Nabi Hud kepada kaum Ad. Apa kata Nabi Hud? Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaum aku, sembahlah Allah Taala. Tak ada Tuhan yang selain daripada dakwah. Maknanya kan, usaha dakwah ni seruan para rasul. Dan Islam bukanlah satu agama yang ekstrim. So dakwah ni ke mana? Dakwah ni ialah kita nak dakwah orang daripada tauhid Muslim yang baik ni, saya cerita pada kuliah akan datang. Okay. Dakwah bukanlah sesuatu yang ekstrim. Ekstrim ni anggap dia je yang betul. Orang lain semua salah. Ekstrim lah Islam ni. Kan? Ni mungkin timbul lah pandangan-pandangan yang seperti itu. Orang yang bertauhid dianggap tidak toleran dan ekstrim kerana hanya meyakini kebenaran agamanya. Tak. Kan? Kita bukan beremosi. Tidak. Kita tidak beremosi. Kan? Tak beremosinya maknanya nak tentu benar dan benar ataupun tidak ni bukan secara emosi. Kan? Cara berbincang. Berdebat. Kalau perlu debat. Dialog. Ada fact and figure-nya. Bukan emosi. Dan tak toleran, seolah-olah dia memanglah kita agama yang betul, tetapi cara kita menyampaikan bukan dengan cara paksaan. La ikrah, kita tak boleh paksa. Satu. Yang kedua, kan, kita menyampaikan itu dengan cara yang berhikmah. Kan? Dengan cara yang berhikmah. Kan? Di Mekah, tuan-tuan, kan, Rasulullah menyampaikan dakwah, tetapi tidak diperintahkan berperang di Mekah. Yang perintahkan berperang ni di Madinah, kan, untuk mempertahankan Islam. Kan. Kami dah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, korang serang lagi. Perang Uhud korang serang, perang Badar korang serang, perang Uhud korang serang, perang ni serang. Ini jahat ni. Kan, kami dah berpindah daripada Mekah, kau nak serang lagi. Kan, masa kat Mekah kau nak bunuh, ini jahat. Islam tidak berkembang dengan mata pedang, Islam berkembang dengan dakwah. Bila dakwah, kan, orang mungkin ada penerimaan yang berbeza lah. Dia suka, dia tak suka. Dakwah macam mana? Kita tak mungkin nak menyebabkan orang semua suka dengan kita. Kan? Ada orang pergi marah Nabi sebab Nabi jahat. Nabi mencuri, Nabi berzina, Nabi buat perkara-perkara yang merosakkan akhlak. Tak ada. Nabi buat akhlak yang baik. Yang bermasalah dengan mereka sebab Nabi bawa Islam je. Itu yang menyebabkan orang tak suka. Kita ni tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita usahakan dakwah. Orang suka tak suka tu nak buat macam mana, kita cuba sehabis baik untuk mendekati mereka dengan cara yang paling baik, yang terbaik, yang lembut, yang apa. Bukan kita nak gaduh, bukan kita nak perang. Dan kalau dia nampak gaduh-gaduh, marah, kita cuba cool downkan dia. Kita cakap pada masa lain. Itu kebijaksanaan kita lah dalam berdakwah. Yang penting, yang pasti, dalam hati kita sama-sama ni, termasuk saya, termasuk tuan-tuan perempuan yang ada berapa 120 orang dalam ni, supaya kita sama-sama mempunyai sensitivity. Sensitivity maksudnya bila tengok orang makan Islam, bila tengok tokoh Hindu, bila tengok temple, bila tengok gereja, kita akan tengok dengan rasa, korang ni sesat, salah agama korang. Dan ini akan mendorong untuk kita, bila kita berinteraksi dengan mereka, kan, semat dah di dalam hati, satu hari nanti aku akan ajak korang kepada Islam. Sematkan dalam hati perasaan itu. Mudah-mudahan dengan adanya perasaan itu, kan, akan menorongkan tindakan-tindakan yang sesuai nanti. Kan. Jadi kita tak mahu atas nama rahmatan lil alamin, dulu ada pihak dululah yang membuat rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua. Sehingga akhirnya dihilangkan dakwah. Dakwah ni hilang. Amar ma'ruf nahi munkar ni tak ada. Atas nama rahmatan lil alamin pun salah juga konsep itu. Kan? Rahmat, tetapi rahmatul alamin itu maksudnya ialah dakwah Islam ini perlu disampaikan, dan Allah Ta'ala bersifat rahmat kepada manusia
kerana azab Allah Ta'ala itu tidak diturunkan pada masa kini. Tak turunkan pada masa kini. Orang tak beriman macam jadi kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh. Tak ada. Allah Ta'ala tangguhkan azab itu di akhirat nanti kepada orang kafir sekarang ini untuk memberi laluan yang seluas-luasnya kepada dakwah. Tapi setengah orang menganggap dakwah ni sebagai satu yang ekstrim, menganggap dia yang betul ni, bahawa ekstremis agama. Dan ini sesuatu pandangan yang salah. Kerana Islam bukan ekstrim, walaupun Islam menganggap ini yang betul, tapi cara Islam menyampaikan, menjelaskan kebenaran bukan dengan cara yang paksaan, tapi dengan cara dialog, bercakap dengan baik, elok, supaya orang boleh menyampaikan, boleh menerima Islam dengan baik kepada kita. Saya kira itu saja yang saya ingin kongsikan pada pagi ini. Dan kalau ada apa-apa persoalan, boleh diajukan dalam ruang komen, ruang chat. Kalau ada apa-apa soalan atau nak cakap terus pun boleh. Individu yang membunuh diri kerana ini disebut mengalami borderline personality. Okay. Saya kurang jelas apa maksud borderline personality. Saya bimbang jawapan saya salah nanti. Kalau boleh jelaskan apa maksud borderline personality. Soraya, kalau boleh ulang balik soalan tu. Mental disorder that impact the way you think and feel about yourself and others. Kalau apa nama ni yang saya faham lah, yang saya tengok ni ialah terlalu minda tu kan, membunuh diri disebabkan oleh dia memang tak sedar, di luar kawalan, dia ada dikata apa unsur-unsur luar kawalan yang sangat bukan atas kesengajaan, maka perkara yang tak sengaja ini diberikan maaf oleh Allah SWT kerana dia dianggap sebagai tidak waras. Tidak waras. Jadi apabila tak waras, segala hukum yang difardukan kepada dia itu diangkat. Macam orang sakit yang kena ada mental disorder, demensia masalahnya, kena nyanyuk, kadang-kadang sihat, kadang-kadang tak sihat. Kadang-kadang bila kena, contohnya kena stroke kan, masalahnya lah. Kadang-kadang nak waktu semayang dia bercakap kan. Waktu itu kita kata dia ada mental disorder. Mental disorder itu maksudnya semayang tak lagi menjadi satu kewajipan kepada dia. Walaupun dalam konteks semayang tadi, waktu dia ingat kita suruhlah semayang, waktu dia lupa tu kita nak buat macam mana kan. Jadi kalau dalam konteks soalan ini yang ditanya oleh Puan Suraya, membunuh diri ini dia perlu dilihatlah, maknanya kalau dia sebagai orang Islam, kita tanamkan dia ataupun kita uruskan dia dengan cara Islam lah, cara Islam. Dan hukumnya di sisi Tuhan, kalau dia sengaja dia berdosa, dan kalau dia tak sengaja kan dia diberikan kemaafan. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Seterusnya. Okey, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya ni pasal kes bunuh diri jugalah Ustaz. Tapi orang tu dah 3 bulan, dia tak kenal mak dia, tak kenal anak dia, isteri dia pun dia tak kenal Ustaz. Mula-mula dia murung lah. Dia murung, lepas tu dia tak kenal siapa dia pun. Sekali dah nak tu dia baru yang dia kenal mak dia saja. Lepas tu dia kata dia mimpi bapak dia dah meninggal. Kata bapak dia ajak dia. Tak lama jumpa dia dah membunuh diri. Macam mana tu Ustaz? Tapi dia memang 3 bulan dah disakit tu, tak kenal orang. Yelah, prinsipnya macam tadilah. Kalau dia ada mental disorder, ada masalah mental, bila melakukan sesuatu yang menyanggahi syarak, maka dia diberikan kelonggaran, diberikan kemaafan. Jadi untuk hukuman dunia ni maksudnya ke mahkamah apa semua ni perlu dibuktikan secara
secara apa nama ni, ada laporan medikal lah untuk perkara berkenaan. Tapi untuk hukum agama kan, dia selagi mana dia ada unsur kita kata tak sedar diri ataupun mental disorder ni, lepaslah kan. Tapi untuk hukum mahkamah dunia ni, dia kena ada laporan daripada pihak-pihak yang berkenaan. Okay, terima kasih Ustaz. Sama. Okay, seterusnya ada soalan-soalan yang lain, silakan. Soalan pada Puan Nixu. Ada pelbagai agama dan kepercayaan. Bolehkah buat statement Tuhan itu banyak? Tuhan bagi setiap agama, bagi Islam Tuhan itu satu, Allah Tuhan yang disembah. Okey, pelbagai agama boleh sama. Tuhan itu banyak. Tuhan itu banyak. Tuhan bagi setiap agama, Islam Tuhan satu. Okey. Kita meyakini kebenaran itu pada agama Islam. Manakala pada agama yang lain, mereka ada kepercayaan masing-masing. Islam menghormati penganut-penganut agama yang lain dan Islam tidak memaksa. Mereka dengan cara mereka lah. Kalau statement Tuhan itu banyak, kita susahlah kalau kita nak sebut Tuhan itu banyak. Bagi kita kata masing-masing kepercayaan, masing-masing agama mempunyai Tuhan masing-masing. Supaya kita mengelak daripada apa yang disebut sebagai pluralism. Pluralism. Jadi kita mencarilah statement yang lebih selamat untuk kita lah, untuk kita, supaya kita tak mengeluarkan statement-statement yang ada, yang tak kukuh lah, yang tak kemas ataupun yang tak begitu cantik dengan pegangan akidah kita. Okay. Kepercayaan manusia mungkin banyak kan. Tuhan yang dipercayai oleh manusia itu banyak, tetapi kita kena clear lah maknanya statement-statement kita supaya statement yang lebih jelas. Cuma pendek sangat tu saya tak tahu nak kata macam mana, sebab dia bergantung pada konteks ucapan kita, percakapan kita tu, kita dilihat dalam konteks itulah yang lebih jelas. Rahmatul alamin. Rahmatul alamin ini ialah Allah Ta'ala sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat sekalian alam. Pengutusan Rasul membawa rahmat ke sekalian alam. Maksudnya kan, Rasul yang terdahulu, kalau ikut tafsiran daripada tafsir tentang ayat ini, Rasul-Rasul yang terdahulu ni azab yang ditimpa kepada umat Rasul-Rasul yang terdahulu disegerakan. Bila berlakunya, contohnya berlaku kepada Nabi Musa, habis mati. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi semua disegerakan azab. Rasul Nabi kita Muhammad ni rahmat kerana diberikan kesempatan, diberikan keluasan, diberikan peluang kepada orang yang bukan Islam untuk bertaubat dan ruang yang luas kepada usaha dakwah kepada mereka. Ini tafsiran yang cuba dilihat ataupun yang didapati daripada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Jadi atas sebab itu kan, kita dakwah dan rahmat ni benda yang sekali. Tak mau atas nama rahmat ini dakwah dia tak ada. Sebab apa? Islam agama rahmat. Tak, Islam agama rahmat inilah yang perlu kita luaskan dakwah, luaskan mengajar, luaskan cakap Islam kepada mereka yang bukan Islam, dengan cara yang hikmah lah kan, bukan cara sembrono, tapi maknanya itu tafsiran tentang rahmat dan bagaimana hubungannya dengan dakwah. Bukan dengan atas nama rahmat kita tak bercakap Islam, kita membiarkan, itu bukan
Itu bukan rahmatan alamin, kerana Rasul datang untuk nak mengajak manusia beriman kepada Tuhan. Timbulnya tentangan-tentangan itu perkara yang kita perlu hadapilah, dan itu perkara yang telah pun dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Puan Saripah ya. Ada soalan ada lagi? Ada satu soalan lagi. Ada lagi soalan, satu soalan lagi Ustaz bagi peluang. Okey, kalau tak ada dah kot ya. Jadi ringkasnya pada hari ini kita bincangkan tentang hubungan tauhid dan dakwah. Dan kalau siapa yang saya cadang minggu depan saya akan bincangkan sedikit metodologi dakwah, dan saya buka ruang kepada tuan-tuan perempuan untuk berkongsi ruang dakwah yang ada supaya boleh boleh dimanfaatkan bersamalah pengalaman-pengalaman tuan-tuan perempuan dalam dakwah, kan, ada kawan-kawan ke apa, kita boleh kongsikan sesi perkongsian pada minggu depan. Saya buka ruang sedikit, saya akan ruang sikit, maknanya saya akan huraikan sikit metodologi dakwah dalam 10 minit, 15 minit, kemudian kita buka ruang discussion, perkongsian tuan-tuan perempuan dalam dakwah yang boleh dimanfaatkan oleh kawan-kawan yang lain. So, itu je kot yang saya cuba sampaikan pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Dr. Muhammad Faisal Asy'ari, dan terima kasih atas pencerahan dan perkongsian yang cukup jelas tentang hubungan tauhid dan dakwah ini. Dan semoga perkongsian ini dapatlah sedikit sebanyak dijadikan sebagai panduan dan membantu memberikan penjelasan dan kefahaman buat kita semua, dan semoga kita dapat memahami dan melaksanakan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan Ustaz, kita bolehlah tutup dan tangguhkan dulu kafarat majlis ini dan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.